Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih ucapkan kepada pihak Jabatan Kuasa Penganjur atas kesediaan mengundang saya pada hari ini, dan tidak saya lupakanlah barisan jemaah-jemaah, terutamanya lelaki yang terpilih dan juga jemaah wanita yang menampakkan kepada kita yang betapa kritikalnya hari ini. Lelakinya kurang, perempuannya ramai. Maka apakah peranan lelaki dalam menyelamatkan keadaan ini? Maksudnya, jadi syukur kita kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita memilih itu berada di dalam majlis ilmu yang sangat tenang, sampai pentas nikah ni. Tengok dia punya background kan, saya rasa rancangan TV kan? Dan macam-macam tiket lah ini. Ada tiket yang paling mahal yang dapat tiket eksekutif hotel kursi, dan tiket khas tu KU dekat tiang. Dia cerita yang hantar sana nak nyanda. Contoh, saya tak cakap orang sini, contoh. Jadi pada hari ini kita berbincang tentang satu tajuk, hijrah lumrah kehidupan. Bila sebut tentang hijrah lumrah kehidupan, nak tak nak setiap manusia dia akan mengalami proses hijrah. Malahan penghijrahan itu mungkin juga dalam bentuk perubahan-perubahan, tak kira apa, perubahan bentuk, perubahan sikap, perubahan perangai, perubahan kedudukan, perubahan strategi, perubahan daripada aspek geografi dan sebagainya. Contoh geografi, kita tengok dari segi Nabi gitu, Nabi Muhammad SAW, yang kita tahu Nabi diperintahkan oleh Allah berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Biasa dengar. Maknanya pengajaran yang paling pertama sekali dalam pengajaran hijrah itu, Nabi bila Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad, pergilah. Ati Allah, ati Rasul wa ulil amri minkum. Perintah Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga pemimpin di kalangan kamu. Clear. Maknanya tu bukan kata kalau boleh ikutlah Allah, taat. Bukan kalau boleh, memang suruh je dah. Jadi macam Nabi disuruh berhijrah, Nabi hijrah. Walaupun masa tu Nabi dah mula ada pengikut. Nabi tak kisah ada orang nak bunuh dia. Dah lama dah orang nak bunuh Nabi ni, tapi tak berjaya. Tapi Nabi tak ada masalah. Nabi masa tu dah ada pengaruh, ada pengikut. Macam kita lah, marin lah, mula-mula masuk dekat pelamburan Maran. Aduh, payah kojosnya. Macam-macam bono nak tokan bonus pejabat. Dekat bawah tokan cembuti pun apa. Lift pun tak boleh main suka. Dia orang tuan dia ke mana kan, lepas tu sampai teh lah apa nak tukang jin pun payah. Kalau pakai kad kan, mula-mula. Tapi bila lama dah biasa kan, dah 5-6 tahun, dah mula kawan, dah mula dia dah ada geng jemaah halakah minum kan. Kan halakah minum kan ada geng-geng tertentu. Dia tak berubah geng minum tu kan, tak muak-muak dengan kawan itu. Tiba-tiba dapat surat suruh pindah. Kan? Macam-macam halangan dalam kepala tu. Seronok tu sini, aduh boleh tak kalau tak nak pindah. Dia telefon HR, ada tak cara supaya saya jangan pindah ni, biar saya duduk sini. Kan? Lepas tu betul belum cerita ada orang datang lagi, kau je jaga. Nampaklah kalau kau tiba-tiba kena pindah, maknanya bos tak suka kau. Kan ada setan-setan macam tu kan ada. Lepas tu, ya ke? Tak, aku agak-agak. Tak cakap tanya dia. Dia kawan, dah lama pakat.
Macam ni. Ya kok. Itu tak tahan, nampak tak? Tapi Nabi itu diperintah Allah untuk pergi. Ada banyak cerita. Mana kita pun dalam langkah itu hijrah kita, hijrah lumrah kehidupan untuk jadi lebih baik. Dan hijrah ni memang susah. Nabi tak ikut jalan biasa, Nabi ikut jalan lama lah kira. Jalan yang manusia tak biasa ikut. Yang mungkin dengan gangguan binatang, dengan macam-macam halangan, tapi Nabi tetap. Nabi sepanjang perjalanan digambarkan, tidak sekali pun Nabi menoleh ke belakang. Tengok, baliklah. Yang kita kan kadang macam tu kan, tak jadilah pergi kan, kadang macam tu. Akhirnya sampailah Nabi sampai kat satu kampung, saya lupa nama kampung. Tapi bila sampai tu yang keluar lagu Qala al-badru alaina min saniyatil wada'. Kan lagu tu kan menyambut Nabi sampai liang kan. Itu sebab bila kita mahaban tak situ kena happy selalu. Sedih Qala al-badru bodoh. Pak Bona tak faham kan. Ya. Oh ada tambah lagi yang timbul. Nak tambah. Alhamdulillah. Inilah yang menyelamatkan kita sebenarnya. Wah itu ada tiket tambahan tu depan meja. Tiket tambahan kayak orang. Tiket tambahan. Nah, dia takkan apa cakap lah apa pun. Dia takkan duduk depan. Tak ada. Macam itulah kan. Macam tu. Nah, jadi makna kata bila Nabi diperintahkan Nabi buat. Itu pun hijrah ni nak duduk depan ni kan senang dah. Orang yang duduk depan ni macam-macam ni. Macam ni. Pertama dapat ilmu yang jelas dan terang. Yang kedua mungkin kalau bos nampak kita depan sekali. Atau yang ketiga ambil gambar akan kita dulu. Contoh. InsyaAllah pen kita ambil gambar ya. Gambar panggak RM5. Gambar bagi RM10. Jadi berhijrah dan bersikap. Saya tunjuk contoh binatang. Kan kalau kita tengok kan, yang paling kan kita boleh tengok National Geographic Explorer kan. Boleh jadi leko atau kalau kono binatang yang kita suka. Boyo, memang favorite lagi. Boyo. Cangkeng kawan yang boleh tengok kan. Boyo, lepas tu tengok binatang. Yang paling seronok waktu kan, dia boleh gambarkan tu. Ketika tiba-tiba kawasan tu jadi korim, dia beramai konvoy ramai-ramai nak cari kawasan baru. Punya main susah. Ada sekali tu kabau dengan apa genung. Apa binatang yang genung, GNU genung. Saya tak pernah nyambut benda tu, baca je sama dia. Dia ceramah ni kena sebut genung kan. Dia dah tahu boyo kan, boyo ada banyak kat dalam lopak tu tapi dia nak melintih kan. Dan bila dia melintih ada sekodo yang kena faham, betul tak? Ha. Punya letak, kalau kita memang dah kenapa dah tahu ada boyo nak lalu, dia binatang. Dah dia binatang tu sebab dia macam tu kan. Saya ingat arwah abah saya pergi. Saya naik motor dengan abah kan. Lepas tu lambu, tahu lah lambu pangsu paling dogi je. Puih abah saya tin macam mana dia. Abah saya kat apa? Asah binatang lambu. Memang binatang pun bah. Jadi makna dia binatang tak sama dengan kita. Tapi dia pun berhijrah. Dia nak cari topik lebih baik. Kan? Apa lagi bentuk hijrah? Kita tengok ulet kepompong. Kepompong. Dia sanggup masuk tu dalam kepompong tu kan. Berapa minggu? 3 minggu tak makan, tak tidur deh. Tak tahulah tidur tu, tak tahulah tak makan. Tak makan berminggu-minggu, sore kau je. Bayangkan kita nak jadi bosak kena duduk dalam kepompong. Sanggup tak kan? Kan? Tak sanggup dah. Macam kita nak kuruskan badan. Kita pergi ke gym. Kadang-kadang bukan senang nak pergi gym tu. Sampai gym tu kan, buat sakit ponek dah tak buat dah. Betul tak? Contoh kan, saya nak khabar tiket belakang tu dia berjangkit. Nak ke depan takkan ada. Bertambah tiket OKU tempat dia cari tiang. Dia cari tiang. Senang kan. Di depan. Di depan ni apa nasnya? Alah, hai. Orang lelaki di steady. Mana dia cik tiang? Okey kan. Dia tiang tak ada kan. Jadi
Kebom-bom. Akhirnya selepas beberapa minggu dia buat perubahan pada diri dia. Dia keluar nyanyi apa? Nyanyi rama-rama, cantik, orang ambil gambar dia. Macam tu je dengan ayam. Dia nak pastikan anak itu keluar di orang tu kan. Tolu tu. Jangan kita rapat dengan induk tu. Macam ni lah pambang sayang tu dia marah tu. Akhirnya keluar anak ayam comel-comel. Sebab buat perubahan. Maka perubahan kita bersempena dengan hijrah. Kalau kita tengok tiap-tiap tahun kita menyambut makna hijrah. Tapi kadang tak ada makna pun kat kita. Kadang-kadang sebut hijrah kan. Saya dah cek dah semua pejabat macam tu kecuali pelaburan Marah Berhad. Sebab dia tak ada makna kadang-kadang. Yang itu maksud itu kita menyambut hijrah. Apa sambutan kita? Yes, cuti. Itu ialah kono jatuh hari Sabtu dah panggil. Sabtu lah kan. Jadi kerajaan ni sebab cuti. Lain pada tu tak ada. Hijrah berapa ramai orang kita? Memang ramai dah, meningkat dah. Orang yang datang ke surau, ke masjid, baca doa akhir tahun, awal tahun, menyedari bahawa tu tahun baru. Yang lain kadang tak ada. Memang betul ramai yang datang, cuma yang tak datang lagi ramai. Orang yang sambungkan doa. Doa tu memang betul. Doa tu kalau ikutkan memanglah ulama dulu-dulu zikir ko, tahlil ko. Ulama dulu-dulu dah susun. Ulama Nusantara dah susun supaya kita kan kita baca belakang kitab Yasin tu. Kan apa qul wallahu ahad 3 kali. Kita baca qul a'udzu birabbil falaq, kita baca a'udzu birabbin nas, baca Fatihah balik. Memang bukan Nabi tak buat tu. Tetapi ulama Nusantara susun sistem kan supaya kita tinggal ikut dia. Tu orang ni kek kubur tak ada mana tahlil kek kubur dah bid'ah je. Bangsa pemalih lebih apa baca surah khabar. Dah tak boleh cerita tahlil baca lah surah khabar kan kek kubur tu. Buat ya benda-benda baik buat. Cuma Nabi sebut malam tahun baru sebelum tutup buku amal banyak-banyak sebelum nak naik atas. Kita nak baca Yasin, kita nak zikir lah. Lepas tu dimulakan pula dengan baik. Mulakan awal tahun dengan doa awal tahun. Maka apa maksud dia? Konotasi signifikan kepada kita. Wah, baru dapat je. Jadi apa signifikannya kepada kita? Apa kesan kepada kita sebenarnya? Tahun baru, azam baru berubah. Tak ramai yang tahu umur dia berapa kalau ikut tahun Islam. Kan? Ya, Nabi kalau mau wafat umur 63 tahun tu ikut tahun Islam. Kan? Bayanglah kalau kita ikut umur Nabi katalah 63 tahun. Katalah kan sekarang ni tak umur apa? Eden nak tanya Apa betul nombor? Pet 3 mana kalau kita tolak 63 makna tinggal 20 tahun lagi. Makna kita dah habis pet 23. Kalau macam saya ni yang baru 25 tinggal berapa kali kan? Contohlah. Makna kata kita kena fikir macam tu dah. Kalau lah umur kita sampai tahap tu, palingnya kita tahu dah kat Malaysia ni umur tak panjang. Bukan kat Malaysia, dalam dunia ni Nabi memang minta jangan bagi umat aku umur panjang-panjang. Tetapi kita kalau tahulah umur kita tak panjang dan tahu kita ni bila-bila boleh mati, sadar, maka kita akan tahu masa tu kita akan tahu apa kita nak buat. Takkan reka lagi nak kerja, kita akan kerja dengan amanah. Kita akan takkan tinggal ibadah. Benda yang paling simple Nabi Bapa buat apa? Kita tak buat kena. Syekh Ibrahim Adham menyatakan kan, ada 7, ada 10 sebenarnya sebab doa tidak dimakbul oleh Allah. Apa dia? Pertama, dia kata takut ke Allah tapi tetap buat benda yang Allah tak larang. Betul. Dia tanya balik diri tu. Ada tak? Ada. Janganlah cakap mengumpet macam tu. Sekarang ni mengumpet, kedua memalukan orang. Biasa buat masyarakat hari ni tanpa sadar atas alasan teknologi. Macam mana saya cakap memalukan orang? Ingat Sayyidina Umar pernah pesan. Sayyidina Umar pesan,
Kalau kamu ingin menegur orang, biarlah secara pribadi, jangan di khalayak. Sebab kalau menegur di khalayak, samalah seperti kamu bukan menegur, tapi kamu menjatuhkan maruah orang. Sayyidina Umar pesan. Dan kita tak perasan, mana ada dan malukan dia. Ada dalam Facebook, dalam grup WhatsApp, dalam Twitter dan sebagainya. Itu lagi tahu khalayak, beratus ribu orang ni. Dalam grup WhatsApp berapa puluh orang? 50 100. Tak dalam grup WhatsApp berapa? Ha? 200 orang dalam tu, bayangkan tembus dalam tu. Kita tak perasan sebab sekarang ni mulut dengan termasuk juga dengan menaik tu. Menegur, kita tunggu orang, ni salah sebenarnya, memandai-mandai yang jadi. Cuba belajar dulu baru keluarkan kenyataan. Kawan tu merah muka baca. Apa salah tu sebab diajar kita PM tepi. PM tepi. Assalamualaikum bang, ni kenyataan ni salah ni bang, patutnya macam ni. Hadir ni macam ni. Oh ya ke? Maaf lah, terima kasih lah saya pendapat berkawan ni. Terima kasih kerana menegur. Lepas tu betul kan cara terbuka. Ini memang salah macam ni. Terima kasih kepada saudara ni kerana telah ingatkan saya. Kan lebih murni. Itu sebab kadang-kadang kita ni terlupa. Saya kata ni, pertama takut pada Allah, tapi tetap buat apa Allah Ta'ala larang. Senang kayu ukur tu. Yang kedua, kita kata kita sayang Nabi, tapi tak amal sunnah Nabi. Tanyalah berapa ramai sunnah Nabi. Hari ni berapa ramai yang pergi kojo dalam beg tangan ni kan, ada buah tamar 3 biji. Saya cakap ada. Bila nak bawa tu? Bahasa bila bawa dalam poso. Memang ada bawa belakang tu. Cara burak tu macam ada. Tu bawa kan? Ada lah. Tak ada lah. Memang tak ada. Bulan poso, habis bulan poso, buah tamar kotak dengan usuk-usuk hilang. Usuk dayuk hilang, tak ada orang. Nak bulan poso orang keluar kat iklan ni. Sorry, iklan berbisik-bisik. Sedangkan Nabi memang itulah makanan Nabi. Kita nak jadi cara yang tak kira lah. Memanglah pagi raya Nabi makan buah tamar sebab zaman Nabi tak ada lomang. Kurang ajar. Tak ada salah dia makan buah tamar, kemudian makan lomang. Kau tolan dengan bulu-bulu tu. Sunnah Nabi tu sembarang betul bila ada budak. Bila ada budak-budak remaja ni kan boleh cakap, saya tak biasa makan buah tamar, kurma, tapi I okey je tak makan buah kurma. Kau salah kau okey, bingai. Masalah sunnah tu tak sunnah. Sunnah. Sekali mulut tu kan. Sekarang kau kan budak-budak kita ni kan terlampau biar kanan. Ya. Malahal dalam satu hadis Nabi sebut, barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan, yakni sihir. Pernah sekali tentera ni dia apa, Nabi ada orang cuba racun ni. Cuba racun Nabi, dia orang tak bagi Nabi makan dan seorang dia makan. Seorang tu mati, Nabi tak. Rupa-rupanya buah tamar tu ada kelebihan. Dia boleh neutralkan 7 biji, bukan 70. 7 biji. Cari memang ada hadis tu. Dalam Google kan time lah 7 biji buah tamar. Memang dia. Nabi memang amat siap. Dan kalau perasan setiap pagi kalau kita makan 7 biji buah tamar, kita paut kita akan rasa okey sampai tengah hari. Siapa nak diet sesuai 7 biji buah tamar. Kita akan rasa cukup sampai tengah hari. Tenaga insya-Allah cukup. Insya-Allah. Ngado-ngado baru duduk Kuala Lumpur tak sampai berapa tahun. Kellogg's Cornflakes. Coco Crunch. Senang. Mana lagi senang? Susah tu Coco Crunch tu. Kalau curah lah susu pun semua. Buat tamar. Kalau gap punya buah biji. Apa susah? Itu contoh. Kata saya antara sunnah Nabi yang top, cuba baca ada 7 sunnah Nabi yang top. Salah satunya istighfar. Istighfar ni Allah. Bondo yang paling senang tapi orang jarang buat. Istighfar. Istighfar apa banyak?
Satu hadis Nabi beritahu istighfar yang pertama dia boleh menjauhkan kita pada bala. Kedua, Allah Ta'ala gantikan kedukaan itu dengan kegembiraan. Dan ketiga, Allah Ta'ala akan berikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Tertiba dah dua anak. Orang lelaki dah comel je nampak. Kan tiba-tiba lah tak sangka lah ngandung. Itu doktor cakap tak boleh ngandung. Entah mak. Tak datang lah period kan. Mana pet baby. Yes, dia lagi kan. Rezeki tidak disangka-sangka. Tiba-tiba naik pangkat. Alhamdulillah, tak sangka. Daripada jaga kaunter tiba-tiba jadi pengarah urusan. Contoh nampak lah. Contoh tak disangka-sangka mana tahu kan. Saya bagi contoh melampau tapi mustahil tak? Mana mustahil? Kan mustahil dah. Kan? Lepas tu kalau ada kawan kita ni, sunnah Nabi satu lagi, Nabi sebut apa? Dia pernah pesan pada anak dia, ya bunayya, isqadarta antus biha wa tumsi wa laisa biqalbika ghaish adil fa'al. Wahai anakku, kalau lah pada pagi sampai lah petang kan, dalam hati kau tak ada perasaan ghaish, busuk hati, nak konokan orang, nak nayo orang, marah orang kan. Ghaish perasaan tu. Adil fa'al, lakukanlah. Elok tu Nabi kata. Sebab apa? Wa zalika sunnati. Kerana itu adalah sunnahku. Tak nak tamak, tak nak dengki, tak nak sombong. Itu pun sunnah Nabi. Dengan syaratnya, aku tak nak tamak sebab Nabi tak baik. Baik bagi sunnah. Dia cerita tiba-tiba dia depan pangkat, tiba-tiba naik pangkat. Janganlah dongki. Joki masing-masing. Jangan dengki. Rezeki masing-masing. Cakap KL kan. Jadi maknanya kata jangan dengki. Kan rezeki sebenarnya kita tak tahu. Memang betul kita tak dapat naik pangkat. Tapi Allah Ta'ala bagi kita macam-macam. Jangan orang ni ada dapat lebihnya, kurangnya. Dapat lebih ni, yang ni tak ada. Dapat ni tak ada. Kereta kecil, anak ramai. Lebih kat situ. Kereta besar, longang, orang tak ada. Boleh besar-besar, siapa nak naik? Bas mini boleh. Siapa nak naik? Kalau balik kampung, ayo sesuai meriah kan? Tapi apa benda? Allah Ta'ala dah bagi rezeki masing-masing. Jangan marah-marah, buang tamak, buang dengki, buang sombong. Itu saya cerita lepas ni. Kemudian yang ketiga, dia tahu syurga itu benar, tapi tak pernah usaha nak masuk syurga. Jadi orang ni memang tak dimakbulkan doa dia. Keempat, tahu neraka itu benar, tapi tak pernah berusaha mengelak daripada neraka, malahan check in. Kelima, tahu dapat nikmat tapi tak pernah syukur. Keenam, tahu syaitan itu musuh tapi tak pernah usaha lawan musuh tu. Berkawan dengan syaitan, minum arak, berzina, contoh kan, yang besar-besar, berjudi tanpa sadar. Judi tanpa sadar online, gambling kan. Itu lagi, tahu dia akan mati tapi tak prepare nak mati. Relax dia boleh cakap hujung minggu ni kan, Sabtu ni kita pergi nak lupa dia hidup lagi ke tidak Sabtu tu. Tak prepare. Seramai-ramainya manusia yang berhasrat seolah-olah dia bersia-sia di dalam dunia ni, menyaksikan keindahan dunia, sehingga kan bila dipanggil namanya oleh kematian, barulah dia tersentak meninjau ke kanan ke dalam karungnya, masih lagi kosong, bekalan ke akhirat tak ada apa-apa. Waktu kata-kata power daripada Syamsul tepat hari ini. Kan? Kenapa Syamsul debat? Itu adalah kerana ada satu program tu dia terlupa nama saya. Itulah puncanya Syamsul debat. Saya ceramah kan, Surau Puncak Setiawangsa KL kan? Kan tu kawasan elit kan. Saya kena ceramah kat sana. Bila ceramah kat sana, dia lupa nama saya. Siapa tak nama dia? Tapi dia tu debat-debat lah. Saya kan Presiden Alumni Debat Malaysia. Jadi sudah apa ceramah malam ni, Syamsul debat. Itulah mula. Dan saya tidak ada kaitan dengan Aida debat. Kita kena clear tentang banyak kali dah saya buat statement kan. Jadi makna kata tadi, maknanya dia tahu dia akan mati tapi tak prepare. Ni ya.
paling kesian kat Malaysia ni buat pertandingan melalak dengan menyanyi. Daripada baru menoteh, baru menetas, baru keluar pada perut omak, dah ada pertandingan dah. Sampailah otai masih berdosa. Masuk lagi. Ketua bangku masuk lagi. Kalau ada orang kampung itu masuk, escort dengan van jenazah. Duduk dalam tu, kok dia sonda sikit. Menangis tu bila tu keluar, menyampah. Mana tak berani. Setiap minggu tu ada duit. Kalau selagi mana bertahan dalam rancangan reality tu, setiap minggu duit. That's why. Maka bila dia sambut tentang kita ni mengingati mati, itu berbaik. Apa pesan Jibril? Jibril pesan, hiduplah kamu semahu-mahunya sampai masanya kamu akan mati. Kedua, cintalah kamu akan sesuatu semahu-mahunya sampai masanya kamu akan berpisah dengan benda yang kamu cintai. Dan yang ketiga, berbuatlah kamu sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan dibalas dengan setiap perbuatan kamu. Baik balas, buruk pun balas. Itu 3 pesan Jibril. Kalau tak terdatik dalam hati kita, tak tahulah. Kok relax kan. Okay, faham. Dan kita ni kena hijrah ni sebab Nabi sebut, barang siapa yang berhijrah kerana Allah, kerana Allah, maka dia akan dapat pahala dan ganjaran yang setimpal. Dalam peristiwa hijrah lah Nabi sebut, inna a'malu binniyat. Itulah mulanya ayat tu. Setiap satu perkara bermula dengan niat. Maksudnya apa bermula dengan niat? Maksud bermula dengan niat tu, niat kita apa? Sebab dalam kisah hijrah Nabi tu ada seorang pemuda nak ikut Nabi berhijrah. Sebab apa? Ada seorang perempuan tu, dia suka kat perempuan tu. Perempuan tu ikut Nabi hijrah, maka dia pun ikut hijrah. Barang siapa berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, maka manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju hadis Nabi. Jadi kalau dia hijrah kerana dunia lah. Contoh, kenapa kau pergi semayang lah? Kerana Allah. Itu sebab belajar hidup dengan bismillah ya. Hidup dengan bismillah. Memang kita harus sebut bismillah tanpa kita menghayati maksud bismillah. Semua kerana Allah. Buka file bismillahirrahmanirrahim. Memang kojo kita niatkan Allah pahala ibadah. Kan? Kena ubah dah. Kan? Kenapa kau pergi surau? Kerana Allah. Besar pahala. Kenapa pergi surau? Bini dan Mekah ada pergi surau. Maka dia sesuai. Apa dia dapat sonyak bini tu. Tonang kat surau, tak ada orang bebel kat dia. Kalau bawa surau, bawa bini pergi surau, kan alamat bebel tu tak sosial, kalau bagi salam tak tolong-tolongan. Abang, alah, bunyi ada yang awak kan. Contoh lah, contoh lah. Makna kenapa dia pindah? Kadang-kadang dia daripada faktor geografi saya sebut awal tadi, dia dah biasa duduk di kalangan masyarakat Cina. Contoh masyarakat Cina dari non-Muslim taman tu, dia riang, happy, tenang. Dia rasa tenang, dia tertipu dengan ketenangan tu. Dulu dia rasa senang, tak ada siapa sibuk dengan aku. Aku masuk motor pakai seluar pendek, kau pakai sependa, tak ada siapa marah. Cina tu tak cakap apa-apa lah, diamlah. Kan, kalau duduk macam cakap Melayu, sikit kau nak tahu, sikit kau nak tahu. Dia cakap kan, kau biar apa, kau duduk memang lah. Kau tengok aku duduk kat kawasan masyarakat bukan Melayu ni, senang. Tak ada siapa bising. Setiap kali kenduri salah. Setiap kali kenduri, dia kena pergi ke taman sebelah, minta orang surau tu datang rumah, macam buat tahlil. Nah, yang orang surau tu nak datang macam salah rumah, dah masuk berselor berpasal rumah Cina. Dah ingat yang rumah kan sekarang ni taman-taman kan, setiap lorong ada nombor yang sama kan. Dah siap masuk, Assalamualaikum. Cina tak jawab. Malah ada tokong lah dalamnya. Contoh lah kan. Sudah terbuka hati dia. Ayah, abang rasa kita kena pindah ni, kenapa? Kawan-kawan abang main kat sana. Maka dia dapat lah kawan-kawan. Kena pindah ni, kenapa lah? Kita pun dah tua. Biar kita dekat dengan rumah Allah. Nak ibadah sonam dengan nama Allah. Sebab budak-budak hari ni feel. Kahwin feel. Kenapa kahwin? Sebab tu mungkin ada tu kan. Tanya lelaki, kenapa kahwin? Sebab
ada sesuatu di sinar mata awak tu. Membuatkan saya tak fikir panjang, awak lah suri hati saya. Macam tu lah kan. Cia. Contoh lah kan. Betul tak bang? Kenapa awak kata sebab awak memahami hati saya? Fail. Kenapa awak kenapa awak nak kahwin dengan saya yang perempuan tersampang? Sebab mengajuk ni pandai tu. Sebab awak ni funny. Kelakar. Tu pengetahuan perempuan. Orang lelaki ni memang dilahirkan kelakar. Iya, cuma korang mendadak gemar berubah sikap. Sebelum kahwin, saya nak awak kelakar tau. Sampai kahwin mesti kelakar. Saya tak nak sesedih kahwin ni. Iya, saya janji akan kelakar. Dah kahwin, laki baik kelakar. Abang ni tak boleh serius ke? Kau ni nak apa sebenarnya? Yang jadi masalah nanti tak kala lawak orang lelaki itu diiktiraf oleh orang ketiga. Ini kelakar lah, kenapa? Mesti buat you happy kan? You je cakap macam tu. Boleh dah nak lakukan drama tak boleh kan? Jadi lepas ni tak lagi dah boleh serius ke tak? Dia lelaki berlawak kan? Golak je. Ni jangan lebih lah, ya Allah bang, semenjak kita kahwin inilah yang paling kelakar. Jangan lebih lah kan. Alah maknanya kena orang tak tahu kadang tak apa hal. Bila balik, awal balik ni, awal balik dah lambek balik ni, apa kau nak? Balik lambek, tanya balik awal, tanya kojo. Walaupun kojo kayak pelaburan marang kan, ada cuti 4 kan? Oh kojo cuti lah. Hari-hari dia tiba lelaki tu. Ibu bos nak cuti lah bos. Bini yang mokak lah. Berapa lama cuti? Lama sikit lah bos, 2 minggu je. 2 minggu je. Baring makan, tengok TV, tidur. Baring makan, tengok TV, tidur. Baring, tak kerja apa? Cuti. Lama orang cuti kau berhenti tengok. Tahu lah kan, tuan tahu lah. Makna kata kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, nawaitu niat kerana Allah. Kenapa kahwin kerana Allah? Masalahnya tak, memang susah nak jumpa orang cakap kahwin ni kerana Allah. Niat ni biasa orang tanya ke lelaki. Orang perempuan ni dia menerima ya. InsyaAllah saya nak tanya, kenapa nak kahwin dengan saya? Kerana Allah. Oi. Itu jawapan yang jarang-jarang orang jawab. Kebiasaan dia yang jawab macam tu adalah orang yang telah berkahwin. Itu masalah. Sebab dia tak ada alasan lain. Awak kan ada anak, awak ada isteri, lu nak kahwin dengan saya kerana Allah. Awak tahu kerana Allah. Dan itulah kerana Allah. Perempuan lah kan. Cubalah jangan memperlekehkan niat suami ni. Orang perempuan ni senang masuk syurga kan. Saya ceramah kat taman lagi Sungai Buloh tu. Wanita dambaan syurga. Wanita dambaan syurga. Maknanya wanita tu didambak oleh syurga. Kedemikianlah tadi ceramah disampaikan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam masa. Jom, baru sampai dah. Saja. Dia tak boleh memang gurau lah Allah. Sorry aku gurau. Ada ni. Tajuk wanita dambaan syurga. Saya tak boleh kata kalau saya ceramah. Bila saya ceramah kat dewan ni, orang tu masuk. Dia dah nak cari kursi. Duduk. Dia sekian macam masa itu pun pandang. Gurau tak gurau. Jadi wanita dambaan syurga. Maknanya wanita tu didambakan oleh syurga. Mana tajuk tu? Dia bukan syurga dambaan wanita, wanita dambaan syurga. Mana yang betul, wanita dambaan syurga ke syurga dambaan wanita? Bila tanya, mulalah buat muka koma. Wanita dambaan syurga ke syurga dambaan wanita? Nah, wanita dambaan wanita. Dua-dua betul.
Wanita mendambakan masuk syurga. Syurga mendambakan wanita masuk. Tapi wanita yang macam mana? Nabi kata, yang pertama wanita yang menjaga salat 5 waktu. Kedua, wanita yang berpuasa di bulan Ramadan, jaga puasa dia. Yang ketiga, menjaga maruah dirinya dan maruah suami. Dan yang keempat, mentaati perintah suaminya. Maka masuklah, Nabi kata, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, ikut pilihan hati kamu. Daripada dunia sampai syurga, pintu masuk syurga pun pilih. Sebenarnya orang lelaki tak sampai pilih dia sebab dapat masuk untuk. Sebab kita ni payah, tanggungjawab kita banyak. Tanya orang perempuan ni senang, ompek ni jago. Tapi yang paling payah ni ompek. Mentaati perintah suami itu boleh bayar. Setuju tak? Dogi mak tangan. Tanya pun tak nak jawab kan. Maka taatlah perintah suami. Setuju? Taat segala perintah suami. Faham? Tak pula dah. Nak masuk syurga, Nabi dah kata jaga 4, termasuk taat perintah suami. Jadi saya tanya, taatlah segala perintah suami. Setuju tak? Okey, begini. Maka taatlah perintah suami yang baik sahaja. Setuju? Kahwin baik tak? Baik. Tu faham lah kan? Maknanya dah jawab tadi. Maknanya dua-dua dah selesai. Okey? Ya, makna kata dalam perjalanan kita niatkan Allah, hidup dengan bismillah. Apa buat semua niatkan Allah. Kadang kita tolong orang. Kita gomah sebut ungkit lagi. Ungkit malaikat padam. Sedekah RM5. Aku tadi dah letak RM5 apa nak letak tu? Habis RM5 di balon tu. Jangan sabut-sabut, dan diam. Tolong orang, jangan sabut balik. Kadang tolong anak kawan kita dapat kerja. Wah, aku yang tolong dia. Tolong apa? Tolong yang taborak. Dia punya memokak kan. Kalau tak sebab dia yang taborak, tak dapat dia kerja. Dia terlupa kenapa dia boleh hantar borang. Sebab Allah Ta'ala izinkan dia. Ada kesihatan hari itu. Kebetulan memang Allah Ta'ala takdirkan dia lalu tempat itu untuk hantar. Kalau tiba-tiba kena penyakit, demam, go out dan sebagainya, kan? Gaut lah. Jadi mudah-mudahan kita dapat pengajaran yang terbaik dalam ceramah pada hari ini. Jadi kita jumpa lagi di dalam masa. Dah saja ya. Jadi makna kata niat kerana Allah. Ayat orang kita yang selalu pakai ayat apa lah? Jenis ayat ni. Aku tolong dia ikhlas, tapi dia terima kasih pun tidak. Apa bodoh ikhlas ni tu. Pertama dia sebut, lepas tu mengharap musik. Kita membantu manusia, membantu orang lain, niat kerana nak dapat redha Allah. Bila nak dapat redha Allah, kita tak harap balasan. Wa imma, terima kasih manusia pun kita tak nak. Kadang-kadang sebab dia terima kasih manusia tu, jadi habis pahala kita. Sebab terima kasih banyak tolong. Tak ada apa pun dalam hati cenyo nak. Andalnya aku tahu tak apa dalam hati. Kadang bila orang terima kasih cepat, terima kasih banyak. Tak ada apa-apa pun. Kebetulan memang saya di sana, Allah Ta'ala izinkan saya pergi situ. Tetap balik pada Allah. Lawanya awak ni. Terima kasih bang, semua Allah Ta'ala bagi. Lawanya awak ni. Ada lawan anak tu. Potong betul lah kan. Bila cakap kan ada ya. Orang perempuan cubalah romantik sikit. Awak ni lawa betul lah abang. Awak ni pun untuk abang. Ini semua daripada Allah abang. Terima kasih lah kerana. Terima kasih kerana kalian. Memang tak, saya tahu memang takkan ada. Kau cakap satu. Kadang kan lawanya awak ni. Baru nak pergi. Seminggu ni tak ada bangun yang cakap. Orang lelaki ni banyak bodoh fikir tu. Ingat hijrah kerana manusia, hijrah kerana dunia. Ingat, berperubahan kerana apa? Hidup kita dalam kojo kita kena jujur.
Jangan menipu. Apa itu jangan kita menipu. Kojok tu. Kedua, tanggungjawab dalam kojok. Bila buat benda ada tanggungjawab. Kemudian jaga hubungan ukhuwah satu dengan yang lain, silaturahim nak kena jaga. Sebab itu antara 3 benda Allah Ta'ala akan tanya oleh kata. 3 benda Allah Ta'ala tanya. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Macam mana kau gunakan nikmat yang kau ada? Kau syukur ke tidak dengan nikmat? Nikmat apa? Pertama, nikmat umur. Kedua, nikmat muda. Ketiga, nikmat harta. Keempat, nikmat ilmu. Semua Allah Ta'ala tanya. Lagi mana? Nikmat umur. Kau hidup berapa tahun? 25 tahun hidup, ya Allah, petrol accident. Okey, 25 tahun tu kau habis ke macam mana? Kedua, nikmat muda. Masa muda dulu buat apa? Cakap KL. Yang ketiga, nikmat harta. Kemana kau belanjakan harta yang kau ada? Melabur di pelaburan Mara Berhad. Tu saya tanya tu, yang pelaburan agresif tu, tolong apa berapa persen apa? Tolong cek sikit. Dan terus saya nak masuk lah kan. Itu macam confirm jadi klien dia. Orang perempuan macam tu, dia kalau accepted dia tunjuk, orang lelaki dia diam dalam hati dan tunjuk ni dalam hati kan. Orang lelaki macam tu, dia kelekut emosi. Kemudian ni yang keempat, nikmat ilmu. Dapat ilmu disebar panjang pada yang lain, dia tak dimanfaatkan ke tidak. Nak tahu rasuah salah, jangan ambil rasuah. Jangan bagi rasuah. RM50 jangan cabar saya. 100 jangan rasuah saya. Nah 500 jangan kuat kejap. Nah 1000 jangan cakap kuat-kuat. Nah. Contoh lah kan, contoh. Jadi makna kata tu nikmat Allah Ta'ala akan tanya. Kedua yang Allah Ta'ala akan tanya, satu nikmat. Yang kedua Allah Ta'ala akan tanya adalah amanah. Dalam satu hadis Nabi disebut la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalahu. Yang bermaksud tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Dua. Tak beriman, tak jaga amanah. Tak beragama, tak melaksanakan janji. Orang perempuan biasanya ingat yang kedua. Masih ingat tak lagi janji-janji. Orang janji nak tukar langsir, bila nak tukar? Kan abang nak tukar? Sama tak abang nak terbalikkan tukar tu. Kan dia pusing kat lelaki dia. Kedua, dari segi amanah Allah Ta'ala akan tanya. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala bagi sifat rahim di sana, iaitu silaturahim. Barang siapa memutuskan hubungan, memutuskan silaturahim, tergantunglah amalnya. Bayangan, beribadah panik-panik Allah Ta'ala tak terima. Cuba ingat balik, ada tak kita gaduh dengan sesiapa? Bergaduh dengan orang, tak leno tidur. Minta maaf dengan orang, berkoruh tidur. Berdengkur tidur. Berkoruh tak faham, berdengkur. Iya betul, susah hati. Tengok orang perempuan, dia kan best friend, BFF kan, best friend forever. Kawan tahu kawan. Orang perempuan je tanya balik, kawan daripada sekolah, sampai sekarang bertukar-tukar kawannya. Dulu tu lah kawan best friend forever masuk sekolah rendah. Masuk sekolah menengah dah lain. Sekolah menengah masuk universiti dah lain. Lepas universiti masuk pihak kerja dah lain. Tukar tu pihak kerja dah lain. Nak kawan baik dia. Sebenarnya kita hidup kita, itu menunjuk pada kita apa? Hidup kita sendiri-sendiri sebenarnya. Tapi kita nak baik dengan semua orang. Jangan gaduh dengan orang. Jangan pasang dengan orang. Silaturahim. Nabi pernah pesan apa? Nabi datang ke sekelompok sahabat tengah duduk. Nabi sampai ke situ, Nabi kata, barang siapa yang memutuskan silaturahim, sila tinggalkan majlis ini. Bangun seorang pemuda, tahu bangun, cari makcik dia. Sebab Nabi tahu Nabi tuju dia. Dia cari makcik dia, dia minta maaf. Rupanya dia pernah putuskan hubungan dengan makcik dia. Dia datang boleh jumpa Nabi. Nabi kata, sesungguhnya orang memutuskan silaturahim ni, bala ni bukan kena kat kamu seorang. Nabi kata, malahan satu kaum tu akan dapat.
Tengok contoh kata dalam pejabat kita lah. 2 orang ni bergaduh. Kita pun poning. Nak kawan dengan dia ke dengan dia. Poning. Kadang-kadang nak rapat ni. Kan dia ni nampak kan ingat aku kawan dengan dia. Jadi serba salah. Nampak tak? Jadi lepas tu sebabkan kita tengokkan banyak dekat dalam akhbar yang macam-macam kes penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, jabatan-jabatan ni. Saya nak beritahu satu, punca dari silaturahim ni. Bondo boleh settle peringkat dalaman, tapi orang dalam yang pergi bocor rahsia kat luar. Ni orang ni macam ni, orang ni macam ni. Jatuh maruah bukan dia seorang, semua orang sekali. Betul tak? Bondo boleh selesai. Punya apa? Okey, ambil cari balik duit tu, tuntut balik, suruh bayar, secharge apa dan sebagainya, ambil settle, ambil tata tertib, buang dia, selesai. Keluar surat khabar, dah surat khabar ni kurang hanya kadang keluar masalah je, penyelesaian tak nak keluar, kadang menyampah tu. Kadang tu media ni keluar tanpa tanggungjawab mengenai orang cerita benda tu. Itu sebab saya ceramah bicara integriti, tajuk tu. Bicara integriti noktah bertindih apabila kain terlondeh, tajuk. Sebab apa kain terlondeh? Asalnya kurap sikit di bawah tu, boleh selesai sapu situ, tapi semua yo kau ni orang pertikaikan ni terbiar makin lama makin besar, sudah jangan-jangan di satu badan tu singkap langsung jumpa masalah-masalah lain. Itu masalah tu saya cakap, jaga hubungan. Kadang-kadang kita buat silap, kawan-kawan boleh tahu kalau baik, ni salah ni sebenarnya macam ni, ya tu. Orang tak tahu lah dia ni akak tunjuk sebab baik. Nampak tak? Jaga hubungan. Sebab Nabi ajar kita, hidup kita ni nak selamat dalam dunia. Nabi kata jangan tamak. Jangan ambil hak orang, kongsi tak apa. Tak faham. Contoh kalau lepas kita ceramah kan ada bungkusan makanan. Dah bagi dah bungkus makanan tu seorang satu. Jangan berebut, seorang satu. Jangan tamak. Melainkan ambil banyak sebab nak kongsi. Tak apa. Itu maksud saya. Jadi jangan tamak ya. Kongsi tak apa. Setuju? Geleng ingat dengan. Yang kedua, jangan kita. Dan sebelum tu, kalau cerita pasal tamak, saya teringat kisah Abu Bakar Al-Warraq Al-Hakim. Nama dia Abu Bakar Al-Warraq Al-Hakim. Dia pernah, dia kata kalau kita bertanya lah kepada tamak tu kalau kita tanya lah, dia kadang-kadang kita tak nak, memang macam mana nak tanya. Dia dari segi ilmunya, kalau tanya tamak, siapakah ayah kamu, maka tamak akan menjawab, ayahku adalah keraguan kepada takdir, itu ayah. Dia tak yakin rezeki dia tu sebab dia ambil hak orang. Lepas tu tanya, apakah pekerjaan kamu? Pekerjaanku adalah kehinaan. Orang yang ambil hak orang memang hina. Dan ketiga ditanya, apakah tujuan kamu? Tujuanku adalah halang, menghalang. Itu sebab akhirnya orang yang tamak tak dapat apa-apa. Dia hilang semua ni, orang yang tamak. Itu sebabnya kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan tamak. Biarlah tak dapat anugerah khidmat cemerlang. Jangan sibuk nak juga ambil. Membawa kepada yang kedua, Nabi kata jangan dengki. Jangan dengki. Saya buat game team building, sebab team building untuk grup mahkamah. Dia ada satu slot macam ala-ala explore yang outdoor punya game kan. Saya buat macam checkpoint lah. Satu checkpoint tu main damula. Menjoget-joget orang tua main damula. Damula. Ye, tangguh. Dia happy kan. Sebenarnya damula tu orang tua-tua dulu ajar kita main damula sebab ada kena-mengena dengan hidup kita. Dia tengok orang tu balik dah 2 kali balik dah naik tangga. Zam naik. Yes. Yang seorang tu kejap-kejap pula, baru naik sikit pula. Naik sikit pula. Yang seorang tu pula tangga tidak pula, tidak. Langkau. Masalah dia waktu bila tau? Waktu 98 kan. 98, 9, 100 mundur dia balik. Lepas 9, 100 mundur balik. Sama tak macam kerja kita? Ada orang rezeki dia baru kerja 2-3 tahun dah naik pangkat.
Yang kita ulah, kejap-kejap transfer. Kejap transfer sini, semua orang tak nak kat dia. Tapi cuba sangka baik, agak aku kena transfer ni, bos nak bagi aku pandai semua kerja ni. So senang naik pangkat. Tu yang 98 tadi. Ada orang tak habis-habis kontrak, sambung. Contoh lah. Contoh. Maknanya organisasi masih memerlukan dia. Hidup kita macam tu, jangan nangki-nangki. Ada anugerah Mak Cemerlang juga ke? Ada ke kat sini? Pelaburan Marah ada dapat anugerah Mak Cemerlang. Setahun berapa orang dapat? Memang tak ada anugerah kerja Cemerlang lah. Bagi contoh. Memang tak ada lah. Berkhidmat lama ada bagi jam kenang-kenangan untuk tengok jam masa yang dah yang tinggal gitu kan. Ha? Bapak ini ikhlas, berapa ibu? Oh ya, oh ya Allah, sampai tak nak baca sini. Jadi kadang-kadang ada orang tu dapat anugerah, dapat naik pangkat. Jangan dengki. Dengki kadang orang tu dapat naik pangkat zam kan. Orang lelaki dia kalau tak puas hati dia cakap straight. Macam mana kau naik pangkat? Kau kerja lebih kurang aku ke? Pemalai pun sama. Konteks sesama macam mana kau dapat? Memang tak puas hati. Orang lelaki dia cakap straight tau. Paling tidak ngadap cakap tu terang. Manalah aku tahu rezeki Allah Ta'ala bagi. Dia jawab tu, dia mula dengan cemas ya, kan? Orang perempuan satu yang tak terduga, dia takkan cakap depan-depan. Dia siap puji. Tahniah lah. Tahniah tau, tahniah sesama. Kat belakang dia buat grup WhatsApp. Dia buat grup WhatsApp GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dia addkan semua kawan sampai terlupa termasuk tak budak yang naik pangkat. Menangis-nangis tu macam mesej tu. Alah, kan? Jagolah. Biarlah tak dapat naik pangkat, tapi dapat keluarga bahagia. Tak ternilai Allah Ta'ala bagi tu. Apa maksud dengki? Apa maksud dengki? Yang kita faham lah, dengki maksud tak puas hati dengan orang lain kan? Tak puas hati dengan pencapaian orang lain. Lagi apa ni? Dah koma dia balik. Geng-geng depan meja. Saya jawab. Apa maksud dengki lah yang kita faham lah lebih kurang. Cemburu. Okay? Yang lelaki dia nak tambah. Jadi orang koma. Tak. Apa maksud-maksud lain dengki yang kita faham lah. Betul? Yang mendapat tu kita bilang dia tak ada hilang. Dia nak harapkan nikmat orang tu hilang. Dia macam satu peribahasa. Pernah dengar tak peribahasa? Di padang orang berlari-lari, padang sendiri berjengkit-jengkit. Mana? Saksikan rancangan terbaru saya. Tak lama lagi keluar dalam TV di rancangan saya. Tajuk tu peribahasa. Memang pelik lah. Bila saya tanya orang kan, di padang orang lagi-lagi, padang sendiri berjengkit-jengkit, ramai akan jawab, oh dekat tempat orang dia bersungguh-sungguh, tempat dia malas. Sebenarnya padang orang berlari-lari, dia berlari ke padang orang tu biar dia rosak rumput orang. Padang sendiri berjengkit-jengkit sebab dia nak jaga rumput dia. Hak orang nak ambil, hak sendiri simpan. Pergi makan ni, mesti kita yang bayar. Tak apa aku belanja, sebab aku tak belanja. Sudah tak bunyi pun macam kita kat belanja. Kan tu kat tadi cerita. Saya bagi satu definisi dengki. InsyaAllah bila kita faham maksud dengki tu, kita pun tak ada niat nak dengki dah. Apa maksud dengki? Dengki samalah ertinya mempersoalkan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk orang lain. Rezeki dia dapat bini lawa, pedulikanlah. Bini kita tak lawa boleh jas. Kan apa? Makan aja. Saya tak dapat nak jumpa dia tu. Loyo tokak. Boleh jas, sapulah apa-apa main dia lawa, kan? Main dia lawa. Tak boleh dah sapu tak lawa ke? Apa susah? Balik tutup lampu, selesai. Nampak pun kan? Jadi jangan kita berikan hak orang. Mana nak?
Dapat anugerah. Bukan saya cakap dapat naik pangkat tapi hidup berterabur. Oh. Syukur dah tak naik pangkat. Kenapa lah? Senang. Bila orang tu naik pangkat, orang nak mula tengok kerja dia. Rajin ke tidak? Macam mana dah naik pangkat pemalih? Tidur je. Mak kan? Kita untung tak naik pangkat. Dah tuan-tuan tu pemalih. Kan? Contoh kan? Orang pun tak tengok kita obat tak? Senang ya. Betul tak? Tak dapat naik pangkat, dapat suami romantik. Macam 80% suami romantik biasanya memiliki Roy. Oh Roy. Berbalik dengan gaya Assalamualaikum. Abang. Nampak? Romantik keluarga bahagia. Kan? Tak nak ke balik suami menyanyi-nyanyi balik. Indah sungguh panorama. Ini nyok. Bagai pulau ni warna anak ulala. Memang bahagia betul lah kan? Bahagia betul. Iya, romantik. Kan betul lah kan? Benar tak? Itu tak terbayar atau tak terbayar dengan wang ringgit sebenarnya. Tak terbayar. Kan? Itu yang kedua lah. Yang kedua. Buang dengki. Dan Nabi sebut dalam satu hadis Nabi, sesungguhnya hasad. Bayangkan bahasa Arabnya hasad. Bahasa Melayunya dengki. Punya tahu ke Malaysia ni dua pakai. Hasad dengki. Nabi sebut dalam hadis Nabi, sesungguhnya hasad itu mampu memakan amal kebaikan umpama api membakar kayu. Sensio baik-baik, dek dongki dah kebaikan kita. Jangan dengki. Dan yang ketiga, jangan sombong. Bila sombong, itu sebab saya sebut tadi tentang umur tadi. Saya tanya, orang Malaysia paling lama penduduk, anggaran purata 60 lebih. Kalau umur 70, syukur Alhamdulillah. Umur 80, bonus 90, gegar baganza. Kalau umur 100 masih hidup, dah boleh naik tugu dekat bawah. Manusia tertua di pelaburan Marah-Marahan. Ya, jadi makna kata saya sebut tadi, buang tiga ni selamat. Ingat, jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Betul tak? Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Berapa ramai orang elok meninggal dalam tidur. Semalam elok dia berburak dengan aku, duduk sebelah aku dengan cemas malam. Kek tiang ni lah duduk kan. Contoh, saya tak cakap tiang sini, tempat lain ni. Kan? Orang kita ni gemar keluar teori tu, bila dah meninggal arwah kan mula lah. Patutlah semalam dia tak cakap sangat tau. Dia cakap dah menyampak betul lah. Dan poi-poi ialah sudah doakan yang terbaik. Bagi signal kat kita, mati tu tak tunggu apa dah. Mati tak tunggu apa dah. Kalau dah kata mati, time tu matilah dah. Dekat KL dah, dekat warung kopi, dia minum air je, dia minum air TO, minum, dia letak, lepas tu dia jangan ngantuk, dia letak tangan dia, mati. Kat meja makan tu, tengok, usik sana mati. Senang mati. Ada orang kat hospital kan, oksigen. Kita pun, ya Allah, tak esok lusa. Kita ingat tak esok lusa matilah ni kan. Rupa-rupa yang bercakap tu mati dulu. Betul, kita tak boleh nak cakap. Kan, ada seorang tu lagi lah. Elok dia jalan. Bang, jatuh dalam lubang, dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Bila jatuh dalam tu, orang ingat dia mati sebab lubang tu dalam. Orang tarik pakai tali. Sampai tengok domit nadi doli, rupanya dia pengsan ni. Tak mati dia. Bila dia terjatuh, bang, handal bang. Dia bangun confused. Kenapa? Abang jatuh di lubang dalam tu bang, tapi tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati. Terperanjat. Nanti dia jatuh tak mati. Macam berapa ramai orang mati sebab tak sangka. Tapi kita nyangka dia mati, tak mati pun. Contoh kan, ambil tiba tengok kes baru ni. Lepas aku orang isteri yang naik MyV tu.
Yang kena hempak kering. Siapa sangka kita tengah duduk itu parking tu berbuat, boom, lepeh. Maknanya zap macam tu. Dah lah bukan besi saja, ada cucuk. La ilaha illallah. Orang yang mati macam tu dapat syahid dunia besok kan. Sebab dia mati dalam keadaan tu petaka kan. Kena zap, kena la ilaha illallah. Siapa sangka dia hari tu dah fikir agaknya kalau kita duduk tempat dia tengah fikir, bang jom kita beli makanan tu anak. Nak beli makanan, kita mati tempat tu. Anak tunggu kat rumah, kocik-kocik dia nak kita. Menangis kalau fikir betul-betul, betul tak? Jadi apa kita nak? Persediaan kita untuk anak kita. Persediaan kita untuk hidup-hidup. Kerja, amanah, sebab duit tu nak buat balik. Bukan duit pelaburan marah ni dah. Banyak lah buat balik duit. Maksudnya duit gaji kita. Yang mana cakap, kita kerja pelaburan marah-marah. Kerja yang halal. Memang betul. Soalan nak ditanya, macam mana nak menghalalkan rezeki yang kita dapat setiap bulan? Halal lah. Macam mana nak kembang halal? Baru duduk WhatsApp dulu. Tak kerja ni. Memang buat apa tu? Mana sampai dah, mana sampai belum. Bang cuti, tak cakap pun nama kan. Buat malah. Lepas tu buka pula komputer, tekan tangan tu gatal, tekan ke Internet Explorer, buka Facebook. Baca pula upload status. Status tu tulis, alhamdulillah kerja hari ni. Apa buat kerja? Kan? Betul tak? Kadang polik-polik orang kita ni polik-polik. Itu sebab dia kalau lepas tu kan belum pukul 9 dah sibuk dalam terdarah kat mana. Hari ni kan nak minum kat mana? Kat situ. Asyik kat situ je. Tukarlah selera. Minum jauh sikit. Kat mana? Gombak. Kat gombak minum. Lepas tu pukul 10 lebih balik pejabat, jumpa lah orang kampung kat bawah kat lobi. Ya Allah, kau kita sini ke? Dah lama ke? Dah lama dah. Untung 5 tahun dah. Oh, la ilaha illallah. Jom minum. Aku belum minum dah. Ada lah kau tarik minum lagi. Lepas tu kan balik. Ya Allah, tengah hari nak boleh jemput anak balik sekolah. Husband cuti tak boleh nak jemput. Ayah kena jemput, pergi jemput. Balik kedua setengah. Patut kedua dah masuk pejabat lah. Kedua setengah aku masuk. Orang tak tanya dia cakap, ya Allah tahu tu nyam. Orang tak tanya pun. Buat tension petang ni nak minum kat mana? Minum lagi tu petang tu ketiga minum. Pekompek baru buka file nak buat kerja. Dia boleh cakap, sekarang ni kerja tak rasa kan. Tiba-tiba dah pekompek. Nak kerja kau minta darah. Yang sedih kau kerja. Lepas tu berani cakap rezeki halal, berani cakap. Saya dah cakap dengan orang luar semua, belajar amanah kojo ni orang dengan orang pelaburan Marah Berhad. Ni mana ada, ni lah mau masuk dia keluar daripada pejabatnya dengan ceramah. Tidak tak ada, nombor kojo, tambui file. Cara golak tu macam tak Sebab, tu sebab hijab berubah diri kita. Ubah diri kita. Dan bila berubah, yang paling mustahak, dua perkara saya nak beritahu, pesan saya. Ubah diri kita supaya, sebab masa dah tak panjang. Kita boleh mati bila-bila masa. Itu sebab Nabi minta umur kita jangan panjang mana. Biar umur macam umur Nabi, lebih kurang 60-an, 70-an dah mati. Sebab Nabi tahu dia kena umat dia, kalau panjang umur dia akan panjang cita-cita. Malahan Nabi kata manusia ni kalau bagi 2 lebah emas, banyak tak 2 lembah? Banyak tak? Kalau dapat 2 lembah, nescaya manusia tu akan mahukan lembah yang ketiga. Nabi kata. Kita selalu cakap kan, aku dapat 50,000 ni, alhamdulillah syukur, tak nak buat apa dah. Dah dapat 50,000 tu lagi. Dia nak. Kalau dia nak, ayo dulu cuba nasib. Allah, nampak? Nampak tak keadaannya? Jadi makna kata pesan saya 2 perkara. Dengan masa itu, umur tak panjang. Lain tak kalau umur macam umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh 950 tahun umur. Bayangkan kalau kita umur 950 tahun. Kau berapa lama kan nak pencen? Adalah dalam 700 tahun. Lama dia tunggu. Agak kan bukan bongkok dah, menyarap dia kerja. Itu satu. Yang pertama, kita ubah hidup kita. Macam saya cakap tadi, hidup dengan bismillah. Hidup dengan nama Allah.
Ada buku dia tu, saya hidup dengan bismillah, cari ada buku dia. Baca, menarik. Jadi kadang-kadang banyak benda tu kita boleh dasarkan dengan pahala, kita tak perasan, tapi kita lekor. Hidup dengan bismillah. Ada 3 cara. 3 perkara komponen dalam hidup kerana Allah. Pertama, mahabbah, kecintaan kepada Allah melebihi segala-galanya. Orang yang cinta kepada Allah akan jaga isteri dia sebaik-baiknya. Orang yang cinta kepada Allah akan menjaga suami dan keluarganya sebaik-baiknya. Orang yang cinta kepada Allah, dia akan jaga amanahnya. Yang kedua, dalam komponen cinta kepada Allah, kepada merapatkan diri kepada Allah tadi, hidup kerana Allah tadi. Yang kedua, ubudiyah, beribadah kita kepada Allah. Ibadah kita jaga. Dan yang ketiga, bila sebut tentang ini, tawakal Allah, berserah kepada Allah. Serahkan segala-galanya kepada Allah. Buat sesuatu, kojo macam mana pun, serahlah ke Allah Ta'ala nak menilai kehidupan kita. Dan yang kedua, komponen kedua adalah dah masanya, sebut awal tadi saya cakap tentang kita nak hidup macam Nabi. Hidupkan sunnah Nabi, akhlak Nabi yang baik kita ikut. Kita ikut, jadikan amalan hidup kita. Jadikan amalan hidup kita ikut Nabi. Kata sayang Nabi tapi tak amal sunnah Nabi, amal sunnah Nabi. Dan last sekali, nak bahagia dalam hidup, kita kena ada kunci, 8 kunci, 5 plus 3, 5 campur 3. Yang pertama, kunci rumah. Yang kedua, kunci kereta. Yang ketiga, kunci pejabat. Keempat, salib ni tu. Yang keempat, tak, betul. Tak, kunci rumah, kunci pejabat, kunci kereta, kunci syurga. Dan yang kelima, kunci spare. Kunci rumah, makna dalam rumah kita sistemkan ikut syariat. Sembahyang, tertibnya, kebersihannya, an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagai beriman. Okay, pejabat ada 5S lah. X ada 5S. Nyampah dia. Habis semua dia tagging ini Swiss lampu calon bangang pun tak tulis. Tapi itu jamban ada letak muka orang yang jago tu. Pakai tie senyum dia. Bodoh. Letak nama jatuh kasut sudah. Tak payah letak gambar. Kan, tu kunci rumah. Kedua, kunci kereta. Hala tuju, kita nak pandu kereta ni, bawa penumpang-penumpang ke arah yang mengikut syariat Islam. Ketiga, kunci pejabat. Kita mencari rezeki yang halal, punca pendapatan kita. Keempat, kunci syurga, pandu keluarga kita ini dengan ibadah, beribadah kepada Allah, kerana itu adalah kunci syurga. Apa maksud kunci spare? Saja saya tinggalkan tu. Cetaka. Apa maksud kunci spare? Maksudnya kunci tu janganlah ada satu je. Bukan suami dia jaga kunci tu, isteri pun kena ada kunci tu juga. Suami isteri sama-sama jaga kunci-kunci yang lain. Ingat tu. Dan plus 3 tu apa? Mesti yang jatuh keluar. Yang lelaki pun semua ada paling yang ini tak apa hal lah. Semalam okey, hari ni mula tak okey. Orang perempuan kadang birthday tu, dia kadang mood dia boleh tak elok sebab hadiah birthday tu tak kena dengan dia. Bukan semua perempuan yang boleh, saya tak kira yang penting diingat. Si baju pun lagi, bangga tak kawan tu. Orang perempuan tak nak hadiah besar-besar, kecil-kecil pun jadilah yang penting ingat. Betul tak kan? Contohnya macam Habib jual ke. Kedua, memang lelaki dan perempuan berbeza. Memang berbeza cara perempuan. Kita pergi pasar raya kan, pasar raya tu. Walaupun pasar raya tu dah banyak kali kita pergi. Kalau orang lelaki pergi sendiri, memang asyik bagi kita. Kita sampai sana, dia dah yang grip tu ke? Orang perempuan, walaupun pasar raya tu baru hari pertama pembukaan, mereka seolah-olah dilahirkan di sana. Tahu dari mana topung, mana sayur, tahu tutup atau di sana. Itu beza lelaki dan perempuan.
Dan bila kita faham, senang. Oh, memang perempuan di tempat dia. Dia pun ni kuat dulu tak koyok. Ubek kan Panadol dah bawa pergi shopping. Selesai. Tangga koyok. Mau gelinting-gelinting. Iya. Kenapa soal dalam lelaki dah kotak? Tu semua kena gaji tu. Kenapa soal dalam lelaki dah kotak? Semua lelaki tak pernah pilih. XL ke L lah ambil banyak. Tentu orang lelaki ni panggil. Kalau ngam-ngam. Kalau tak ngam kan, kalau kotak kan, kalau gaji dia suka. Kalau tak, dia hadap kan seminggu. Dalam mosok gotah toki ni ada. Orang lelaki ni panggil tu. Tapi kalau lelaki boleh so dalam dia ajak orang perempuan tengok perangai. Nak beli ni apa? Ni banyak color dia. Kau ingat dia pakai kat luar. Orang lelaki malih buat. Orang lelaki ni tu kadang-kadang kan bila kita mengajak dia kan dia siap ambil dia acung ke kita. Orang perempuan soal dalam ni mana dah banyak semua lambat. Kan betul cicit ni ah. Apa diukur pun tak tahu lah. Besok nampak. Dan kelebihan lelaki dan perempuan satu benda kena faham. Orang lelaki dengan perempuan, orang perempuan bukannya cerewet, kena betul kan? Orang perempuan bukan cerewet tapi dia teliti. Sebab kalau dia komeh baju lambat. Kita nak beli kampung kan selalu masalah tu kan. Aduh lambat lah. Awak siap awal, jangan risau. Takkan awal dah. Kalau nak awal satu kita pukul 5 balik kampung. Bini pun yoyo lah, Pak boleh bang, ambil masa sikit. Ayolah tak apa, bagi buka luar. Dah siap, tak komeh bang. Dah siap lah, tak apa, kita balik esok. Dia nak dia esok, dia cakap balik ke rumah petang tu kan. Aduh, baju tak, orang perempuan. Betul kan? Dia punya setting. Dia nak lipet, dia nak susun ni baju hari kedua, balik kampung ketiga, ni baju mandi anak, semua dia fikir. Lepas tu, bang, soal dalam abang ni hanya dah ada 3 ni semua dia kata, ya Allah t-shirt abang lupa, zap, lipet, nampak. Tengok perempuan, orang lelaki kan, zap, dia mesti terlumpuk. Allah, terlumpuk. Itu sebab orang perempuan, kelebihan orang perempuan, dia boleh multitasking. Dia banyak pakai otak kiri. Orang perempuan otak kiri, orang lelaki banyak otak kanan, berfikiran jauh banyak. Sebab orang lelaki kalau pergi KL kena mesyuarat kat Putrajaya, dia dah terbayang dah 2-3 jalan yang boleh ikut. Jalan ni kawan dia, jangan pergi jalan tu je. Ya, ikut jalan tu boleh. Boleh tapi aku dengar dia tengah buat jalan sekarang ni tinggal 1 lane je. Tapi jalan mana ikut? Oh jalan tu boleh kan? Dia orang lelaki tak tahan, dia boleh ikut. Orang perempuan kalau dia dah tahu satu jalan. Kau jangan ubah jalan ni. Betul tak? Iya kan, betul tak kan? Kau ikut jalan ni, dokek dia jalan tu, biar ada jauh. Orang lelaki beli barang, satu kedai 9 barang orang lelaki supaya dia copet balik. Satu kedai 9 barang. Orang perempuan satu barang 9 kedai. Sebab banding harga. RM3. Sekejap RM3. Apa mahal tak? Panggil la ilah Allah tahu kan. Sampai hujung terlupa pula murah. Ulang beli dulu. Itu sebab kat pasar raya dia letakkan kursi ajaib depan kedai pasar. Biasanya siapa duduk situ? Lelaki yang duduk situ. Belum pernah lelaki beli barang perempuan tunggu. Tak ada. Perempuan beli barang, lelaki duduk situ pegang stroller baby sambil merenung nasib. Bila lah mak pada hai. Dan satu kelebihan perempuan bila dia teliti, multitasking tadi, dia boleh buat 2-3 kerja pada satu masa. Lelaki tak boleh. Bila cakap dengan lelaki, mak saya tanya lelaki, boleh tak? Tengah menaik, orang ajak perempuan, boleh tak? Boleh ke tidak? Tak boleh kalau naik, aku ada benda nak cakap, kejap lah. Mustahak ni, berhenti. Cepat nak cakap, apa hal? Betul, termasuk dari sini. Sama. Orang perempuan, dia tengah menaik, telefon bunyi. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu kata-kata, halo, mana ada pandai lah kau tipu dah. Main, kita tak baik-baik macam tu lah. Saya tengok mak saya dia masak. Dia masak kan? Dia masak,
Dia goreng ikan, dia tinggal ikan tu pergi kat meja makan, dia lap. Pergilah kat sofa, topu bantal, dia terbalik ke bantal. Dia pergi balik ke ikan, dia terbalik ke ikan, dia tangan. Orang lelaki boleh dapat dia masak Maggi kan situ lah dia beli. Sanggup habiskan usia remaja menghadap hidup terbido dan melagak. Dah boleh masuk belum kan? Kan itu beza. Itu orang lelaki dia tak boleh buat begitu semasa. Jadi bila kita kenal, itu kunci yang kedua. Dan kunci yang terakhir, yang ketiga, kita kena faham bahawa kehidupan suami isteri adalah proses yang panjang untuk kenal satu dengan yang lain. Dengan cara itu kita tak akan mengungut. Tak faham tak? Memang macam tu. Kita akan terus kenal. Macam perangai. Kadang umur macam ni. Umurnya macam ni. Jadi serahkan diri kita kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripada ceramah pada hari ini. Walaupun sedikit, sama-sama kita sebar panjangkan, kita manfaatkan. Boleh tidur tak? Alhamdulillah. Tadi kita akan semangat zuhur berjemaah bersama-sama. Tentu saya minta maaf banyak kalau ada tersilap kata terkasar bahasa. Mudah-mudahan jumpa lagi di lain masa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.